syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir Allah yang segala azali. Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan Ridul Imam Ali Ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtaqtu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun surun sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim san'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqahum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wa la fi jabali yatla' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dihormati, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan
Sinaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dihormati Barisan AJK Surau, yang kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah setelah 2 minggu cuti Hari Raya Kurban. Kemudian cuti saya sakit, demam pula. Jadi cikgu kena bawa murid bersukan. Maka pukul 2 sampai pukul 4 panas terik. Budak tahan, cikgunya tonggang. Cikgunya tak tahan dengan demam tu. Alhamdulillah, terima kasih atas doa tuan-tuan. Alhamdulillah sihat semula. Cuma tekak pula, kurang sihat tekak. Awak yang meriang, awak yang meriang. Baik, kita sambung kitab Ilmu Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya penggal yang pertama. Yang lepas kita berhenti pada 14 bulan 6 2022 pada muka surah 83 pada bab sembahyang berjemaah. Kita ulang baliklah dari awal, sembahyang berjemaah. Surah 82. Perkataan jamaah itu daripada bahasa Arab yang sudah terkenal dalam bahasa Melayu. Maknanya kumpulan atau himpunan. Jika kita kata saya masuk jemaah Syekh Husin, maknanya saya masuk dalam kumpulan Syekh Husin. Di dalam bab sembahyang, iaitu sembahyang berkumpul sekurang-kurangnya 2 orang mengandungi imam dan makmum. Itu kalau sembahyang berjemaah maknanya. Asal hukum sembahyang berjemaah ni apa? Yang lain daripada sembahyang Jumaat itu sunat muakkad. Asalnya sembahyang berjemaah ni sunat muakkad, dan hukum mendirikan sembahyang berjemaah di tempat yang boleh nampak syiar Islam di sesuatu kampung atau di sesuatu kawasan itu fardu kifayah. Jadi kenapa ada 2 hukum ni Ustaz? Hukum asal tu sunat muakkad sembahyang berjemaah. Kalau awak tak duduk kat kampung, awak tak duduk dekat taman, awak duduk sorang-sorang je kat tempat tu, katalah duduk kat mana, tak tahulah kat mana nak cakap. Memang dia seorang duduk negeri tu ke daerah tu kan. Itu sunat muakkad lah. Tapi kalau dah ada masuk duduk dalam kampung, maka mendirikan sembahyang berjemaah di tempat yang nampak syiar Islam. Maknanya yang paling bagus tanah wakaf, masjid atau surau. Kalau tak ada orang wakafkan tanah di kampung tersebut atau taman tersebut, jadi di musola lah, tempat musola yang namanya masjid atau surau tu mesti tanah wakaf. Kalau tanah tu tak wakaf, dia dikira musola sajalah. Musola. Jadi musola tempat macam surau juga musola. Cuma kena sebut musola sebab apa? Tanahnya bukan tanah wakaf. Baik. Surau tu asalnya masjid Wairul Jami', masjid jami'. Jadi dekat musola. Kalau dekat contohnya lah taman perumahan baru buat, tak ada surau lagi, tak ada surau, jadi ada rumah kosong, pihak apa nama panggil pemaju pihak pemaju perumahan jadikan satu rumah sebagai musola. Boleh, tapi dengan syarat kena letaklah nama tempat ke musola, ataupun mesti nampak daripada luar lah. Maknanya ini bukan rumah, ini musola. Kalau rumah saja tak dituliskan ini musola, tak nampak syiar Islam, jadi tak lepas kat situ lah. Kalau macam dulu saya duduk kat Laki Perdana tu, flat Laki Perdana, belum ada surau, buat bawah kolong, bawah blok tu kan. Jadi itu kira syiar lah, dibuat dinding sikit, ditulis surau ataupun musola. Jadi barulah nampak syiar Islam tu lah, baru lepas fardu kifayahnya.
Wajib atas secara umum atas laki-laki yang merdeka. Zaman sekarang alhamdulillah kalau kat Malaysia ni tak ada yang hamba lah, yang tinggal di tempatnya mukim. Mukim nanti kalau tak silap bab sembahyang Jumaat nanti diterangkan lebih lanjut. Tapi sebab dah sebut mukim tu, saya terangkan jugalah. Mukim bukan terangkanlah bulan gaji, tuan-tuan dah tahu ni bulan gaji. Mukim ni tinggal di suatu tempat sekurang-kurangnya 3 hari. Tidak masuk hari masuk dan hari keluar. Contohnya saya masuk kampung Sinaran Baru pada hari Selasa. Jadi hari Selasa tak dikira. Saya tinggal di kampung Sinaran Baru hari Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Sabtu saya balik semula ke rumah saya. Jadi dapat 3 hari saya di kampung Sinaran Baru. Itu masih musafir. Belum mungkin saya kena tinggal sampai hari apa? Tadi Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sampai hari Sabtu baru mukim. Lupa pula. 23 hari masih musafir, tak boleh. Dia kena keluar 4 hari. Jadi 4 hari saya berada di kampung Sinaran Baru. Hari sampai Sabtu, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad baru saya balik. Jadi tak kala saya berada dekat kampung Sinaran Baru tu, saya dikira mukim. Itu paling kurang 4 hari tinggal di satu tempat, jadi mukim. Paling lama tak ada hadnya, tetapi ada niat nak pindah. Berpuluh-puluh tahun ni tapi ada niat nak pindah. Contohnya saya buat rumah dekat sebelah rumah Dr. Selamat, contohlah kan. Tak bila tu jangan tanyalah. Buat rumah sebelah Dr. Selamat. Lama saya tu katalah 20 tahun lah, kata contoh kan. Sekarang umur 37 sampai umur 57, contoh lah kan. Umur 58 masa saya mula-mula buat rumah tu, nanti umur 58 nak pindah lah. Pindah. Ada niat nak pindah. Walaupun 20 tahun dia dikira mukim. Baik. Jadi termasuk dalam erti kata mukim tu sebenarnya kalau yang kerja kerajaan duduk di quarters, quarters kerajaan, walaupun berpuluh-puluh tahun daripada sejak mula dapat kerja kerajaan, katalah lepas universiti terus dapat kerja kerajaan, rezeki dia kan. Itu cerita dia lah. Mungkin rezeki dia kan. Lepas keluar universiti tu dapat kerja kerajaan, sampailah pencen, dapat duduk dekat quarters. Pencen kena pindah. Dia tak ada niat nak pindah, tapi dia diwajibkan pindah. Tak boleh, aku tak nak pindah. Tak boleh. Ni quarters ni mawak, kena pindah juga. Jadi dia tetap mukim. Baik, habis sampai situ. Jadi itu sedikit tentang mukim. Ada pakaian untuk menjaga muruahnya. Maknanya kalau mukim pun kena sembahyang berjemaah, wajib fardu kifayah, apatah lagi kalau mustautin, lebih-lebih lagi lah. Ada pakaian untuk menjaga muruahnya, dan tiada uzur menunaikannya. Tak ada sakit apa-apa, tak ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Apabila dikerjakan oleh seorang imam dan seorang makmum, gugurlah dosa orang lain yang di dalam tempat itu. Baik, kalau sediakan imam dan Bilal lah, contoh kan, imam seorang, Bilal seorang untuk sembahyang berjemaah diupah, maka alhamdulillah lepaslah. Masalahnya kalau imam dia bekerja, Bilal pun bekerja, jadi masa dia ada dekat kampung tu atau taman tu subuh, maghrib, isyak. Yang lelaki pun yang lain semua sama. Zuhur, asar memang tak ada, memang tak ada dekat kampung, tak ada dekat taman, kat tempat kerja semua. Nescaya tak dosa lah. Siapa dia tak berada kat tempat tu. Perempuan ada perempuan, wajib kan lelaki tu. Ya. Lelaki yang tak kerja apa,
wajib lah. Dia wajib datang. Kalau dia tak datang dia berdosa. Yang lain yang tak datang tu tak berdosa. Pasal apa? Dia tempat kerja kan. Hari cuti, hari cuti kan. Dah biasa 5 hari tak pergi surau. Hari cuti pun tak pergi surau. Habislah payah, kesian. Satu kampung dosa dah. Yang lelaki lah. Jadi kalau perempuan ada anak lelaki, dah memayis, dah boleh beza baik buruk, kira dah sah lah sembahyangnya tu. Pun boleh suruh anak tu. Anak tu sendiri kalau belum balik, dia tak wajib lah. Cuma untuk melepaskan fardu kifayah tu boleh sah. Baik, orang laki-laki berjemaah di dalam masjid lebih baik, yang ini afdal, dan hasillah fadilat berjemaah dengan seorang imam dan seorang makmum. Paling kurang seorang imam, seorang makmum dapatlah pahala berjemaah. Kepada makmum dihukumkan dapat berjemaah berserta dengan imam lain daripada sembahyang Jumaat, selagi kenapa lain daripada sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat tu wajib fardu ain, tu nanti kemudian panjang pembahasan dia. Jadi selain sembahyang Jumaat, selagi imam belum memberi salam yang pertama. Salam pertama kan rukun, salam kedua sunat. Meskipun ia belum sempat duduk bersama imam itu, imam belum beri salam, dia pun takbiratul ihram, Allahu akbar, bar je imam pun beri salam, dia tak sempat duduk. Tetapi jika takbir makmum serentak dengan salam imam, kata Syekh Ramli, tidaklah ia dapat berjemaah itu, dan jadilah sembahyangnya itu sembahyang seorang diri. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, dapat jemaah juga. Ini cerita kalau serentak. Allahu akbar, makmumnya takbiratul ihram, imamnya beri salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, serentak. Saya tak boleh nak buat lah pasal serentak kan. Macam mana saya nak buat? Bayangkan aja dah. Serentak, kata Syekh Ramli tak dapat berjemaah, kata Ibnu Hajar dapat berjemaah. Jadi ambil lah yang Syekh Ibnu Hajar tu kan, dapat jemaah. Alhamdulillah. Baik, adapun berjemaah pada sembahyang Jumaat, hukumnya fardu ain. Setiap orang lelaki yang cukup syarat lah, syaratnya apa nanti kemudian bab lain. Fardu ain maknanya setiap orang, bukan wakil. Dan tidak dapat berjemaah dengan kurang daripada 1 rakaat bersama imam. Kalau sembahyang Jumaat kurang daripada 1 rakaat, maknanya 1 rakaat pun tak dapat dah. Tak dapat berjemaah. Baik, untuk jadi ikatan berjemaah wajib atas makmum niat mengikut imam. Makmum wajib niat menjadi makmum kalau nak berjemaah. Sekiranya tiada niat itu, nescaya jadi sembahyangnya sebagai sembahyang seorang diri. Kalau saya tak niat boleh, tapi kira sembahyang seorang dirilah. Tetapi pada sembahyang yang disyaratkan berjemaah seperti sembahyang Jumaat tidak sah sembahyangnya. Kalau sembahyang Jumaat tak boleh, sebab sembahyang Jumaat syaratnya mesti berjemaah. Sembahyang fardu selain sembahyang Jumaat boleh sembahyang sendiri, dengan sebab tiada berniat ikut imam itu. Kalau sembahyang Jumaat tak niat ikut imam, tak sah sembahyang Jumaatnya. Sembahyang selain sembahyang Jumaat sah, cuma dia kira sembahyang sendirilah. Sebenar-benarnya niat mengikut imam yang disebutkan itu bukan syarat bagi sah sembahyang, bukan. Bahkan syarat untuk membolehkan ia mengikut gerak-geri imam. Awak sembahyang tak nak niat menjadi makmum, tapi awak ikut gerak-geri imam, tak sah lah. Sembahyang awak tak sah. Sebab apa? Sepatutnya awak sembahyang sendiri, tak boleh ikut imam. Saya bukan ikut, kebetulan imam bergerak, saya pun gerak. Oh ya, itu tak apalah. Itu tak apalah. Kan awak dah siap baca, awak tak gerak lagi rukun lain sebab tunggu imam. Tak, saya memang tak niat imam untuk kan. Kalau macam tu tak apalah. Tapi baik awak sembahyang tak payah ikut soft kan.
Orang lain yang nak sembahyang berjemaah, ya nak masuk saf tu kan. Baik, sekiranya tiada berniat atau syak, dia niat ke belum niat? Syak ni 50-50. Syakun orang lain kata syak wasangka. Tu dah sangka buruk. Ini syak sahaja. Dia lupa niat tu belum masuk dah. Macam mana? Adakah ia berniat atau tidak? Tiba-tiba diikut imam itu, seperti menunggu imam menghabiskan rukun fi'li yang panjang. Saya batal sembahyang ni. Tak boleh syak. Tak boleh syak. Kena pasti niat untuk makmum tu kan. Itu sebab mazhab kita Syafi'i sunat kita sebut usolli tu, baca hingga akhir tu, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala, supaya telinga tu dengar dan memandu hatilah. Memandu hati tu kan. Jadi taklah untuk satu lagi, untuk mengelakkan berlaku syak tu, dah niat makmum ke belum sebab kalau terlupa dah niat ke belum, batal sembahyang. Kalau tak niat ikut imam, batal. Nak lepaskan daripada batal, dah tengah sembahyang ni, dah tengah sembahyang. Kalau tak silap nanti pertengahan kalau tak silap nanti kita selesai. Ada cara dia tu Niat mengikut imam itu hendaklah dilakukan. Nanti kalau saya lupa ingatkan soalan tu tadi. Kalau kita lupa dah niat makmum ke belum, nak buat apa? Masa tu dah sembahyang kan, tengah sembahyang. Kalau sebelum sembahyang tadi usolli kuat-kuatlah kan, untuk elakkan syak. Ini dah tengah sembahyang, nanti ingatkan. Baik, sambung dulu. Niat mengikut imam itu hendaklah dilakukan dari sejak mula sembahyang. Asalnya niat ikut imam tu makmuman sejak mula sembahyang. Maka sekiranya dilakukan pada tengah-tengah sembahyang, sah juga. Boleh. Kalau ustaz ni buat suspend aja. Boleh punya, boleh, tetapi makruh. Bila makruh, pahala dah kurang lah. Jadi yang untuk mengelak syak tadi tu, sebab kalau syak batal sembahyang. Jadi niat makmum. Macam mana pula ustaz akan usolli lagi? Tidak. Ya Allah, aku jadi makmum. Itu je lah, dalam hati lah. Jangan disebut pula. Sebut batal. Ya Allah, aku jadi makmum. Batal. Dalam hati je. Kalau syak lah. Apa yang diingat, tahulah. Banyak betul kedainya. Banyak betul masalah yang dipikir je kan. Melebihi Perdana Menteri. Sembahyang ingat. Sampai lupa dia dah niat makmum ke tidak. Contoh baik, juga tengah-tengah sembahyang tu baru niat. Kalau saya saja-saja je boleh Ustaz. Memang bukan lupa, memang saja-saja boleh. Cuma makruh. Boleh tu boleh, tapi makruh. Pasal saya nak amalkan ilmu yang saya dah belajar. Ini bukan caranya. Bukan semua ilmu tu wajib diamalkan kan. Jadi kalau berlaku tadi syak tu, bolehlah guna ilmu ni tadi. Tengah-tengah sembahyang baru niat jadi makmum. Dan tiada dapat fadilat kelebihan berjemaah. Bukan kata sedikit, tak dapat. Habis daripada batal sembahyang kan. Kalau yang syak tadi tu, daripada batal sembahyang, niatlah makmum masa tengah sembahyang. Baik, biar titik jangan tumpah kan. Dapat pahala sembahyang, cuma pahala berjemaah yang terdapat. Baik, sambung. Adapun imam sendiri, itu tadi makmum. Tengah-tengah sembahyang dia boleh niat jadi makmum. Adapun imam sendiri tidak wajib berniat jadi imam. Dah, imam lagi senang. Tak payah niat jadi. Tapi ni kan kalau isyak buat macam tu kan kecoh juga. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Buat pula tu kan. Maka makmum yang tak duduk majlis. Aku dah agak dah. Kalau ustaz jadi imam memang payah, memang susah jadi makmum. Ada je, setiap minggu tu ada je nak kenakan kita. Tentang kita tak duduk kuliah kata kan. Dikuatkan pula tu adaan lillahi ta'ala. Bahasa Melayu pun disebut saja aku sembahyang isyak, fardu isyak, rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar saja. Makmum yang duduk belajar, tak apa, dia imam, tak apa. Kita dah belajar tadi.
Yang tak ada duk belajar tu yang pening kepala tu. Adapun imam sendiri tidak wajib berniat jadi imam untuk mengesahkan ia boleh diikut pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Malahan sunat saja, sunat je. Punya ni imam pun cakap, ni saya pula nak amalkan ilmu yang saya dah belajar. Baik, sunat saja ia berniat begitu. Kalau ia tiada niat sembahyang, kalau dia tak ada niat jadi imam, sembahyangnya jadi macam orang sembahyang seorang diri, tapi imam tak dapat pahala berjemaah lah. Ya, dengan tiada mendapat fadilat berjemaah, dia dapat pahala sembahyang sendiri. Makmum dapat. Pasal dia niat makmum. Apa dan ku imam? Apa suruh? Nampak kan tak dapat pahala dah? Macam nampak je pahala ni. Baik. Ini ilmu tuan-tuan kalau diamalkan takut kecoh kan nanti yang dapat nama Ustaz Aidil juga. Ni siapa ajar dah Ustaz Aidil kan? Dan kitab ni. Baik, sekiranya ia berniat pada pertengahan sembahyang, nescaya fadilat itu dapat dari sejak ia berniat, tidak yang dahulunya dengan tiada makruh. Tapi kalau imam tadi dia masa sembahyang mula-mula dia sembahyang sendiri, dia niat sembahyang sendiri. Pertengahan dia niat jadi imam. Tak makruh pun, tapi pahalanya dapat start daripada dia niat jadi imam tu. Kalau makmum tadi makruh, lepas tu tak dapat pahala. Imam dia kelebihan sikit. Tak. Tak boleh. Kalau apa nama ni nak dapat pahala berjemaah, kena niat imam lah. Biasanya niat imam ni secara tak sengaja bila orang tepuk tu, dengan sendirinya kita pun apa nama ni secara automatik memang ada terniat lah jadi imam kan. Jadi dapatlah pahala start daripada situ. Betul juga soalan doktor tu kan. Kalau kita jadi sembahyang sendiri, lepas tu orang tepuk belakang jadi makmum kita kan, kita niat sembahyang sendiri tadi. So nak dapat pahala berjemaah tu niat imam tak kala tu kan. Kalau niat kita sembahyang sendiri tapi kita niat imam siap-siap, tak boleh. Tak, syaratnya mesti makmum. Mana tu orang dia jin ke apa jadi makmum, itu kemudian. Itu kemudian ada tanda-tanda orang jadi makmum baru boleh niat imam. Kalau tak sembahyang sendiri lah. Sembahyang sendiri. Niat sembahyang sendiri. Adapun makmum jika berbuat demikian makruh, bagaimana telah dinyatakan di atas tadi, diulang Tetapi tentang sembahyang Jumaat, wajib atas imam berniat menjadi imam dari sejak takbiratul ihram lagi. Sembahyang Jumaat jangan buat hal pula. Kan? Yang tadi tu sembahyang selain Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat memang kena niat imam. Sholli fardhal Jumaati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Dengan adaan dia tak sah sembahyang Jumaat ni sama ada imam ataupun makmum. Dua-dua jadi tak sah. Jadi yang sembahyang Jumaat kena niat imam dan niat makmum. Jika ditinggalkan nescaya tak sah Jumaatnya, sama ada ia termasuk dalam bilangan 40 orang atau lebih dari 40 orang. Orang merdeka bukan hamba sah mengikut, yakni berimamkan sahaya hamba. Orang balik dah cukup umur sah mengikut kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Yang balik tak berani jadi imam, yang mumayyiz, yang berani kan. Berani dan ada ilmu lah. Dengan berani jadi ilmu tak ada, payah juga. Allahu Akbar, kan susah sangat jadi imam. Macam tu pula tak boleh. Dia kena berilmu jugalah. Orang laki-laki tidak sah mengikut perempuan. Ni asas ni Itu pun ada yang terikut tu kan. Ajaran kemarin kecoh sekejap tu kan, perempuan jadi imam. Ada juga yang ikut. Pasal apa? Ilmu. Satu ilmu. Yang kedua, salah faham. Mungkin berdalil Quran hadis tu. Kadang ajaran sesat ni dalilnya main Quran hadis. Itu yang orang terikut. Itu sebab ingat, Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir, hadis wajib rujuk syarah hadis. Baik, orang yang boleh membaca Fatihah dengan betul tidak sah mengikut orang yang membaca Fatihah tak betul, seperti salah sebut satu huruf atau satu tasydid.
Huruf betul semua, tasydid, apa nama ni, sabdu tak sebut. Biasa pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu biasa pada tu lah. Kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sebut tu alif ya mati di bawah i, ya di atas ya, bukan alif ya sabdu di bawah i, bukan. Kalau sabdu dia tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan lain tekan dengan tak tekan. Tak tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, macam sama tapi lain tu kan. Tak cukup satu sabdu, tak sah makmum yang boleh baca betul ikut yang tak baca betul kan. Baik. Penyelesaian. Oh ya. Penyelesaian tu yang payah tu kan. Baik. Jadi kalau situasi sebenarnya berlaku, dia ceritanya ni kalau semua ikut cakap, ikut apa, lapang dada, hati terbuka, senang. Masalahnya itu kalau tak lapang dada tu maka pula jadi imam dah lama, ataupun orang kata kita jadi makmum ni, kita yang muda daripada dia, ataupun kita macam-macam lah, kita rendah lah daripada dia. Macam mana nak buat? Kalau andai katalah saya buat situasi, kalau semua orang makmum dan imam tu boleh terbuka hati, maka makmum wajib tegur lah, minta maaf imam, masa kita mula-mula sembahyang tu sembahyang sendirilah, tak boleh ikut. Dah habis selesai sembahyang tu wajib beritahu imam lah. Kalau tak silap saya lah, kalau tak salah saya dengar tadi tu macam tak ada sapu tu imam. Sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sabdu kena tekan. Imam pun oh ya ke, alhamdulillah, terima kasih lah, tegur. Tak perasan dah 60 tahun saya sembahyang jadi imam lah tu. Contoh kan, mimpilah kalau macam tu. Kalau betul alhamdulillah. Ni nak buat cerita je kan, andai kata ada kan. Mana tahu ada, alhamdulillah. Itu penyelesaian yang paling senang pertama lah. Situasi yang kedua, yang kedua ni imamnya tak nak ditegur. Mana dah ditegur, makmum dah tegur, imam tak nak berubah, ataupun tak nak turun jadi apa, tak jadi imam lah. Kita pun tak suruh dia letak jawatan, betulkan aja. Tak nak memang selagi dia jadi imam, memang kita tak boleh lah jadi makmum. Tapi yang penting kita wajib sampaikan lah. Yang ketiga, ada situasi lagi yang ketiga. Tak ada rasa itu je lah situasinya. Saya ya, memang tak dapat lah. Sebab apa? Kita sembahyang sendiri. Ya. Kalau tengah sembahyang kita tak tahu, kita ikut dulu. Masa tengah baca Fatihah tu baru tahu, wajib kita membarakah lah. Maknanya ya Allah, aku keluar daripada sembahyang berjemaah, sembahyang sendiri. Kalau tidak, batal lah sembahyang kita. Pasal apa? Tak sah tu kan. Dia baca tu baru kita tahu kan. Itu masalah kalau dalam bab agama ni kita tak hati terbuka, tidak apa nama ni, menerima pendapat ataupun bukan pendapat ni, hukum. Bukan pendapat, hukum. Ni bukan pendapat makmum, apa dia pendapat saya lah imam, kena ada sabdu. Bukan pendapat ni, hukum. Hukum betul. Pendapat tu mungkin boleh tolak lagi. Saya tak terima lah pendapat awak, imam kata kan. Mungkin boleh tolak lagi kalau pendapat ini bukan pendapat, memang hukum. Baik. Jadi apa nama ni, dalam bab agama memang kena lapang dada, kena terima kebenaran. Apatah lagi kalau bersumberkan kitab. Kita yang dah belajar ni kena belajar jugalah. Kadang-kadang yang tegur kita umurnya lebih muda, kadang yang tegur kita musuh kita kadang. Wah, yang tegur yang musuh tu. Oi, berat tu nak terima tu. Ya Allah, kau ni besar kecil je kan.
Musuh yang negur, tapi kalau yang ditegur tu betul, betul lah. Itu yang payah tu kan, nak terima. Baik. Sambung Syarat sah mengikut imam, syarat sah berjemaah. Syarat untuk mengesahkan makmum mengikut imam itu adalah 12 perkara. Tak banyak, 12 saja. Rukun 13. Syarat sembahyang berjemaah ni 12. Makmum nak ikut imam. Pertama, sejajar sembahyang. Keduanya, macam mana sejajar? Maka tidak sah jika berlain-lain. Ini tidak sejajar. Macam mana? Contoh seperti sembahyang fardu di belakang orang sembahyang gerhana. Sembahyang fardu di sembahyang di belakang orang yang sembahyang gerhana, tak boleh lah. Dan sebaliknya, apa tu nun? Dan sebaliknya pasal apa tu? Saya punya kitab nun aja ni. Sama kena cari yang rumi juga ni. Terlepas apa hurufnya ni. Nanti saya cuba cari yang rumi ya. Dah ada dalam troli dekat Shopee tu, tak tekan-tekan bayar ni. Nanti beli yang rumi. Dan sebaliknya, apa seperti orang sembahyang fardu di belakang orang sembahyang jenazah. Kalau sembahyang fardu belakang orang sembahyang jenazah, tak sejajar. Pasal apa? Sembahyang jenazah dia tak ada rukuk, iktidal, sujud. Duduk antara dua sujud, tahiyat. Dia takbiratul ihram saja. Dia takbiratul ihram dan takbir itu. Jadi tak sah. Dan sebaliknya, sembahyang jenazah di belakang orang sembahyang fardu, pun tak boleh juga. Orang sembahyang fardu, orang sembahyang jenazah. Atau sembahyang jenazah di belakang sembahyang gerhana dan sebaliknya. Pendek kata, senang cerita, sembahyang yang tak sama dia punya jenis lah. Tak sah. Tetapi tidak mengapa tentang berlainan niat antara imam dengan makmum. Berlainan niat macam mana? Dari itu sah orang yang contoh sembahyang fardu mengikut nganya tertinggal tu mengikut orang yang sembahyang sunat. Contoh orang sembahyang sunat qabliyah zuhur, dia seorang, tiba-tiba datang lagi seorang, dia sembahyang zuhur katnya, dia pun jadikan makmum. Maka orang tu sembahyang sunat. Itu tidak mengapa, maknanya sah sembahyang ni. Orang sembahyang tunai mengikut orang sembahyang qada. Tadi tu sembahyang sunat. Lepas tu ada pula kisah ataupun situasi dia sembahyang qada. Sembahyang qada, orang pun belakang sembahyang zuhur tunai. Sah, tak mengapa. Orang yang sembahyang panjang mengikut orang yang sembahyang pendek, seperti zuhur mengikut subuh, dia sembahyang qada subuh. Datang orang belakang sembahyang zuhur, jadikan imam. Boleh. Atau sebaliknya, orang tu sembahyang zuhur qada, makmumnya datang sembahyang subuh, jadi makmum sembahyang subuh, dia sembahyang qada zuhur. Sah juga. Tapi macam mana kalau subuh tadi tu imamnya beri salam, dia sambunglah tambahan rakaat. Masalahnya orang ni imamnya sembahyang zuhur, dia tu sembahyang subuh. Jadi caranya sama ada. Yang pertama, dia putuskan sembahyang bila dah 2 rakaat tu, imam tadi sembahyang zuhur duduk tahiyat awal. Imamnya bangun Allahu Akbar untuk rakaat ketiga, awak dah beri salam. Pasal apa? Awak sembahyang subuh. Satu. Yang kedua, tunggulah kalau nak dapat pahala bukan pahala berjemaah, kalau masih nak sembahyang berjemaah tu, tunggu duduk tahiyat akhir tu, habiskan baca tahiyat akhir, jangan beri salam dulu, tunggulah imam tu rakaat ketiga, rakaat keempat, imam beri salam, barulah awak ikut beri salam. 2 cara lah. Tapi cara kedua tu macam jarang orang nak buat. Biasa dia aku sembahyang subuh 2 rakaat dah berhentilah kan. Ya.
tak perlu. Kalau dia masih nak sembahyang berjemaah lah. Tapi jarang-jarang lah berlaku, jarang-jarang. Tapi saya pernah sekali masa kat lelaki perdana tu, saya sembahyang, saya datang lewat, orang dah sembahyang, dah habis sembahyang zuhur. Ada seorang pakcik tu sembahyang, meninggal lah pakcik tu. Dia sembahyang, saya ingatkan dia lambat, maknanya dia jadi makmum masbuk lah kan. Jadi saya ingat dia masih sembahyang zuhur, sebab imam belum habis wirid. Jadi saya sangka dia sembahyang zuhur lah. Saya pun jadikan dia imam, saya pun sembahyang zuhur. Rupa-rupanya dah habis sembahyang, saya dah habis sembahyang, dia beritahu pakcik sembahyang sunat tadi. Oh ya ke? Tapi tak apa, sah. Sembahyang sunat, imam belum habis dia sembahyang sunat kan. Macam mana hukum? So boleh ke Ustaz? Boleh dari segi apa? Boleh tu boleh makmum sembahyang sunat, imamnya belum habis wirid sembahyang fardu. Dari segi boleh, sah tu sah. Cuma dari segi adab kau ajar lah. Senang cerita macam tu lah, bahasa kasarnya lah. Tapi dari segi bahasa lembut sikit, kurang adab. Kurang adab Kalau bahasa kasar ni kurang ajar. Tak hormat lah kiranya. Sah, tak ada masalah, tak haram. Cuma dari segi adab lah, tidak afdal lah begitu. Baik, sambung. Mana tadi? Hilang dah. Yang kedua tu yang kedua, makmum mengiringi kelakuan imamnya. Dari itu wajib makmum bertakbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imamnya. Jangan mendahului imam. Baik, itu tentang lain pula. Tentang takbiratul ihram, tunggu imam bar tu, wis bar. Orang Jawa ngomong wis bar, dah siap takbiratul ihram. Allahu akbar, barulah makmum Allahu akbar, takbiratul ihram. Saya nak kejar ni Ustaz, takbiratul ula. Takbiratul ula tu nak dapatnya masa dia bila selepas habis takbiratul ihram imam sehingga sebelum imam baca Fatihah. Sebelum imam baca a'udzubillah lah, sebelum sunat baca a'udzubillah sebelum Fatihah tu kan. Itu waktu yang makmum kalau takbiratul ihram dapat takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam lah. Maknanya yang paling afdal lah, sembahyang jemaah yang tip-topnya ni. Bukannya imam masih takbiratul ihram dia pun dah takbiratul ihram. Saya tak sebut Ustaz, tangan saya je. Tangan ni dah bersedia siap dah, no? Imam Allah dia pun dah gini dah. Belum sebut lagi, dia belum sebut dia kata. Tapi yang namanya sunat angkat tangan semasa takbiratul ihram tu serentak dengan sebutan. Bukan angkat siap-siap. Kan pernah jumpa juga kan, tuan-tuan mungkin pernah jumpa kan, dah siap-siap begini dah. Allahu akbar. Itu bukan cara sunat angkat tangan semasa takbiratul ihram. Cara nak dapat pahala sunat angkat tangan semasa takbiratul ihram tu, tangan bawah dulu lurus. Niat dulu. Kan berdiri tegak. Ini diri tegak ni. Kalau kawat tu marah tu. Kalau kawat kaki kan, diri tegak tinggi. Baris dia tu kan. Senang diri, baru bengkok tangan, rehatkan diri yang bawah di atas. Baris ke bawah. Baris saja, tegak balik tangan kat sisi. Itu nama diri tegak. Dia sembahyang diri tegak gini. Itu bukan tegak, bengkok tu tangannya. Tegak, turun. Jadi pahala angkat tangan tu tak dapat lah, pasal tu dia salah masih dia. Baik. Mazanullah insya-Allah.
sambung sikit ya. Syarat sah mengikut imam. Syarat sah berjemaah. Yang kedua, makmum mengiringi kelakuan imamnya. Dari itu wajib makmum bertakbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imamnya. Lepas takbiratul ihram imam, barulah makmum Allahu Akbar. Jangan takut tak dapat pahala takbiratul ula ya. Panjang masanya. Dengan syarat imamnya baca doa iftitah lah. Kalau tak, lepas Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, tak dapat lah. Tak dapat apa takbiratul ula tapi sembahyang jemaah dapat Baik, jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Rukun fi'li ini rukun perbuatan. Dua rukun jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li, rukun perbuatan. Sekalipun kedua-dua rukun itu rukun pendek. Dengan tiada uzur, tak ada sebab, saja-saja, tak boleh. Contohnya imam nak rukuk, Allahu Akbar, rukun fi'li rukuk. Makmum tak rukuk lagi, Sami Allahu liman hamidah. Ini mendahului imam minta maaf. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Imam tengah berdiri ni, tak masang-masang dah di belakang imam, dia rukuk dulu. Siap-siap Allahu Akbar, makmum lain tak tahu apa hal lah makmum seorang ni kan. Contohlah dah rukuk awal, lepas tu i'tidal sekali tu. Jangan berimam dengan dua rukun fi'li. Rukuk, i'tidal, dua rukun tu tak boleh tanpa uzur, tak ada sebab. Jangan terkemudian dia berimam dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Kalau yang dua rukun pendek ni macam jarang sikit. Dia kalau serentak tu ada. Serentak tu ada. Serentak tu sah lagi, cuma pahala berjemaah lah, tak sempurna Kalau mendahului itu macam jarang jumpa. Jangan kemudian ada imam dengan dua rukun yang tersebut, rukun pendek dengan tiada uzur, tak ada sebab pun tak boleh. Dua rukun kalau tak ada sebab, dua rukun tak boleh. Jadi yang ini imamnya dah rukuk, Allahu Akbar, dia pun dah siap baca Fatihah dah, makmum ni. Imamnya rukuk, Allahu Akbar, rukun panjang lah. Sami Allahu liman hamidah, rukun pendek, i'tidal, tapi makmum tak ikut juga walaupun dia dah habis baca Fatihah. Maknanya tak ada sebab lah, saja-saja. Biar dulu, relax dulu. Kan, tak boleh, tak ada sebab. Jika ia mendahului imamnya dengan dua rukun kerana uzur, iaitu lupa atau jahil, tiadalah batal sembahyangnya. Patah balik tadi, kalau dia mendahului imam dua rukun, dia buat dulu, imam belum buat, dia buat dulu dengan sebab uzur. Uzur yang diterima syarak apa? Lupa atau jahil. Wah, ni teruk sangat lupa dia ni. Imam belum rukuk, dia dah rukuk, i'tidal sekali. Ataupun jahil. Jahil pun diterima syarak juga. Dia tak tahu ikutlah, mandai pasti buat apa. Kadang budak darjah 1, 2, 3 mungkin ada macam tu. Baik. Demikian juga jika terkemudian dua rukun dengan uzur. Tadi cerita tak ada uzur dua rukun pendek, rukun fi'li, tak boleh mendahului atau terkemudian. Yang ini cerita ada uzur. Demikian juga jika terkemudian daripada dua rukun dengan uzur. Contoh uzur apa? Seperti makmum lambat membaca Fatihah, dia baca dengan bertarannum, kan? Dan imamnya sederhana, bukan imamnya cepat. Kalau imamnya sederhana pun dah dikira uzur makmum tu, apatah lagi kalau imamnya cepat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak sempat habiskan satu nafas, tak boleh, tak sampai. Kira laju lah tu. Itu lebih-lebih lagi lah makmum dikira uzur. Kalau imam sederhana,
Mungkin sederhanalah, Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasalah kan, sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Macam biasa kan. Itu kira sederhana lah. Tapi makmum baca lambat, itu pun dibenarkan, dikira uzur. Apatah lagi kalau imam baca cepat, ya. Dengan sebab itu ia ketinggalan. Ini cerita baca cepat tapi bertajwid. Kalau cepat dan tak bertajwid, itu bukan kata apa nama sederhana ataupun cepat, itu tak sah bacaannya, ya. Satu lagi, betul juga, ada juga yang tanya tentang ceramah Ustaz Azhar Idrus ke apa, kalau tak silap lah, tentang baca, kan, Ustaz Don Daniel. Kawan saya tanya pasal ceramah Ustaz Don Daniel. Dia ingatkanlah bahawasanya kalau makmum baca Fatihah, tak tarik nafas, berhenti tapi tak tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati dia baca perlahan, kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia berhenti tapi tak tarik nafas. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina. Kan berhenti tu, tapi dia tak tarik nafas, saktah. Bila masa Fatihah ada saktah jadi tak sah, betul lah tu. Tak sah lah. Kata Ustaz Don Daniel, kan, dia ingatkan. Mungkin benda tu terlepas pandang. Rupanya bini saya kata, ya tak boleh. Apa dia terbuat juga, pernah terbuat juga rupanya. Itu ialah mana kena kita tahu, kan. Saya semak juga bacaan Fatihah, tapi macam masa kita semak tu betul lah dia baca, kan, berhenti tak nafas. Tak sangka pula masa dia semayang sendiri betul-betul tu, dia berhenti tapi tak tarik nafas. Curi nafas tak boleh. Curi nafas tu biasanya kalau orang tak cukup nafas. Contoh Alhamdulillahirabbil alamin, itu curi nafas, itu pun tak sah juga. Ini ceritanya dia nafas dia panjang, jadi dia baca Fatihah kan perlahan, jadi tak banyak tenaga pakai, tak banyak guna nafas. Jadi dia baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia tak tarik nafas, berhenti tapi tak tarik nafas. Tak perasan dia tu, kan? Betul juga, tak sah. Pasal apa? Yang namanya berhenti tu wakaf, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Baru betul nama wakaf. Tak perasan dia tu, jadi kadang-kadang perkara tu bila diingatkan oleh orang dan betul, maka kena ambil lah, kan, ambil peringatan. Rupanya isteri saya sendiri pernah buat macam tu rupanya, kan. Baik, jadi sambung balik sini tadi, masa teringat tu, kan, dalam teringat sebut sekali. Ni tadi. Jadi kalau imamnya bacaan sederhana, makmum baca lambat, itu dikira uzur, boleh tertinggal 2 rukun. Dengan sebab itu ia ketinggalan, nescaya diluluskan, sah ia mengikut belakang imam itu selagi belum lebih 3 rukun yang panjang. Dahlah boleh lebih 3 rukun yang panjang pula tu, iaitu apa? Rukuk dan 2 sujud. Maknanya i'tidal, tidak kira i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Kenapa? Kerana kedua-duanya itu rukun yang pendek. Jadi dia punya baca Fatihah tu taranum betul. Imam dah siap baca surah, dia tak siap lagi baca Fatihah. Bukan setakat tu, imam siap buat bagi ruang. Lepas baca Fatihah waladhdallin tu, imam berhenti. Dia imam buat perkara sunat tu, kan, berhenti sekadar Fatihah makmum, baru dibaca surah. Surah pula dia baca panjang, contohnya Al-Baqarah contohlah. Kalau ada, kan, Al-Baqarah panjang betul tu, tapi tak adalah melampau pula Fatihah lagi panjang dari Al-Baqarah.
panjanglah kiranya Fatihahnya tu, tapi tak adalah imam tu baca sampai Baqarah tak habis lagi, melampau sangat tu, bukan Fatihah yang dibaca tu Contohlah dibaca Fatihah tu panjang, makmum dah siap rukuk, iktidal tak kira, sujud pertama dia tak habis lagi baca, duduk antara dua sujud tak dikira, sujud kedua dia tak habis lagi. Belum lebih 3 rukun. Maknanya kalau sujud yang kedua tu dia pun dah habis, baru dia rukuk, sah. Sembahyang berjemaahnya tu sah, masih dikira berjemaah. Maka sekiranya imam sudah terdahulu daripadanya lebih daripada 3 rukun, umpama makmum belum habis lagi membaca Fatihah, ni dah sujud kedua ni, makmum tak habis baca, imam pun Allahu Akbar untuk rakaat seterusnya, ataupun duduk tahiyat awal ke, tengok jenis sembahyangnya lah. Sedang imamnya sudah masuk pada rukun yang keempat, rukun yang seterusnya, ketika itu hendaklah ia, yakni makmum itu, mengikut imamnya pada apa yang sedang dikerjakan oleh imam itu. Kalau imamnya berdiri untuk rakaat seterusnya, dia kekallah, dia pun tengah berdiri kan. Kalau imamnya tengah duduk tahiyat awal, dia kena turunlah duduk tahiyat awal. Fatihah belum habis lagi ni dibaca. Selepas imam memberi salam nanti, kenalah ia mengerjakan apa rukun yang ketinggalan olehnya. Satu rakaat itulah dia tinggal, rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, satu rakaat tu dia kena ganti lepas imam beri salam. Sama macam orang masbuk, ataupun cara kedua dia tak sebut kat sini lah, mufarakah lah, keluar sembahyang berjemaah. Ini kalau cerita dia masih nak kekal dalam sembahyang berjemaah. Tetapi jika lambatnya hingga ketinggalan sampai 5 rukun, tadi 4, sampai 5 rukun masih belum selesai Fatihahnya, saya batal sembahyangnya, tak kira dah, tak boleh sampai 5. Baik, cukuplah kadar tu beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dia bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan. Nanti kita sambung yang ketiga insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal